أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat dan mengurniakan kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan senantiasalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hidayah dan taufik. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, bagi mengisi ruangan yang ada pada malam ini, saya diwakilkan oleh pengurusan masjid untuk mengisi ruangan pada hari ini. Marilah sama-sama kita merenungi beberapa perkara mengenai urusan agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita akan perkatakan ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang lalu, kesempatan yang lepas, kita telah membicarakan tentang beberapa maqasid atau objektif penciptaan makhluk ataupun penciptaan hamba. Dan antaranya yang utama adalah tujuannya untuk beribadah atau objektifnya untuk ibadah. Ibadah di sini bukan hanya maksudnya ibadah zahir kita, tapi ibadah dengan maksud ubudiyah. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan kita telah mempelajari dalam ilmu tauhid bahawa kecuali untuk beribadah kepada aku tadi bukanlah bermaksud Allah itu mengambil manfaat daripada ibadah hamba, ataupun secara perbahasannya dia panggil bukanlah lamut ta'lil. Untuk di situ bukan bermaksud tujuannya Allah mengambil manfaat dengan ibadah kita, tetapi di situ disebut oleh para ulama sebagai lamut ta'qib, iaitu dengan Allah menciptakan kita maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama, antaranya tafsiran Ibn Abbas bahawa radhiyallahu anhuma, bahawa illa liya'budun dengan maksud illa liya'rifun, iaitu kecuali untuk mengenali daku. Kata Imam Hakim Al-Tirmizi, araftahu abadtahu. Apabila kamu mengenalinya, maka kamu akan menyembahnya. Jadi asas kepada peribadatan kita
adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahaskan tentang apakah yang wajib, awal yang wajib, kewajipan yang pertama yang harus ditunaikan oleh hamba. Awalul wajib. Bukan hanya dalam perbahasan akidah, semua dalam perbahasan fiqh juga dibincangkan. Awalul wajib. Maka setengah ulama berbincang ataupun berbahas berkenaan dengan apakah yang wajib. Yang pertama wajib ke atas seorang hamba. Awalul wajib. Dan banyaklah pandangan-pandangannya. Ada yang mengatakan qasdul nazar, iaitu niat atau keinginan untuk merenungi, untuk memerhatikan, iaitu memerhatikan dalil-dalil, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan nazar itu sendiri, iaitu penelitian, renungan itu sendiri adalah satu perkara yang pertama yang wajib. Tetapi kesimpulannya di situ adalah ma'rifah, iaitu mengenali Allah adalah perkara yang utama. Bagaimana kata perkataan yang terkenal, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal bagi agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari segi ilmunya. Bukan semua kalau kita tengok kepada realiti masyarakat, bukan semua orang terdidik awalnya dengan pendidikan agama. Lalu mereka belajar daripada awal fardu ain sampai ke fardu yang tinggi-tinggi, fardu kifayah. Bukan semua. Bukan semua orang lalu jalanan untuk jadi ustaz. Bukan semua orang melalui jalanan hidup dia daripada kecil untuk persediaan menjadi orang alim. Kadang-kadang mereka itu dibesarkan dan hidup dalam persekitaran yang tidak membantu kepada pengajian agama. Lalu mereka tidak memandang penting hidup seperti biasa, menumpukan kepada kerja, menumpukan kepada urusan dunia. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, di awal-awal lagi Imam Al-Ghazali memberi suatu jalanan bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi membuka rahsia ataupun menceritakan kepada kita bagaimana jalanan kerohanian, bagaimana perjalanan hati kita, bagaimana pergerakan perubahan ataupun pergerakan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, mula-mula seorang itu dibukakan pintu hati dia, dimasukkan cahaya hidayah daripada Allah ke dalam hati dia. Lalu dia mula terfikir. Dia mula terlintas dalam hati dia bahawa nikmat-nikmat yang diperolehi, kemudahan-kemudahan, kegembiraan-kegembiraan ataupun apa-apa yang dia suka, yang menjadi perkara yang sedap, perkara yang enak, yang telah dia kecapinya itu, datangnya dari mana? Maka hati dia mula melihat kepada Mun'im, iaitu pemberi kepada nikmat. Dia rasakan bahawa segala yang dia dapat itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara-perkara tadi melalui usaha dia ataupun tidak melalui usaha dia. Tapi pada awalnya lara. Hidup kita, hidup sebagai orang ni, masuk kita lah. Maknanya pada awalnya sebelum Allah buka pintu hati tadi, masuknya cahaya hidayah dalam hati, kita hidup banyak kepada perkara yang lain daripada penumpuan hati kita kepada ibadah.
daripada tumpuan hati kita kepada urusan akhirat kita, daripada tumpuan hati kita kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Allah Ta'ala memasukkan cahaya iman ke dalam cahaya kesedaran tadi, hidayah dalam hati seseorang, mereka mula menyedari. Inilah yang diistilahkan dalam tasawuf sebagai intibah. Sedar hati. Sedar hati. Ada sesuatu perkara yang datang sebelum syukur. Ada satu perkara yang perlu hadir sebelum syukur. Bagaimana seseorang tadi boleh bersyukur, boleh berterima kasih kepada yang lain, sedangkan mereka tidak menyedari pemberian daripada yang lain. Dah. Umpamanya Tuan Haji bagi saya duit secara rahsia. Ada orang bagi ke ustaz minum air. Saya pun Allah, alhamdulillah, terima kasih, minum air, buat minum air. Tetapi saya tak tahu pemberian tadi daripada Tuan Haji. Saya jumpa Tuan Haji di pasar je ke, jumpa di masjid ke, gesek bau ke, saya hanya tanya khabar dan saya tak akan berterima kasih. Sebab apa saya tak terima kasih? Saya tak sedar, saya tak tahu pemberian daripada Tuan Haji. Tapi bila saya tahu, saya sedar, mulalah kita berterima kasih. Nah, begitulah perbahasan ulama tasawuf berkenaan dengan syukur. Kerana bagi orang yang tidak menyedari nikmat, bagaimana timbul syukur kepada Allah. Jadi apabila Allah buka pintu hati kita, berikan cahaya hidayah, nur hidayah dalam hati kita, kita mula nampak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita mula sedar nikmat-nikmat itu. Merasai nikmat dengan rasa diberi nikmat itu perkara yang cukup berbeza. Ada orang dia merasai nikmat, diberi rumah harta yang banyak, rumah yang mewah, kereta yang mewah, rezeki yang mencurah-curah. Dia merasai nikmat itu dan dia gembira dengan nikmat-nikmat itu. Itu orang yang merasai nikmat. Tetapi berbeza dengan orang yang rasa diberi nikmat. Jadi nikmat itu bukan kadar yang kita perolehi, tapi nikmat itu apa yang kadar yang kita rasai, apa yang kita sedari. Ada orang yang minum air sampai RM50 segelas. Saya teringat dulu satu masa ada di Mesir ketika revolusi tu, air di airport tu RM50. Air tap tu RM50 segelas. 50 duit dia lah. 50 Egypt pound. 50 geneh. Satu cawang. Ketika itu sangat berharga. Tapi alhamdulillah, kita cakap dengan tukang-tukang bersih airport tu, dia kata mu turun bawah tu. Mu turun bawah tu ada kedai rucik. Dia kata ada kedai cakung, kedai warung bawah. Dia pun turun bawah tanah RM2. Turun bawah tanah airport tu, kat pekerja minum, kita duduk dengan pembersih airport tu, duduk bawah tu, dua duit dia lah. 2 juneh segelas. Orang atas tu minum 50. Sedap bawah lagi. Jadi nak cerita je bahawa ada orang minum air RM50 di tempat yang selesa. Sikit pun hati dia tidak teringat kepada Mun'im, tidak teringat kepada pemberi nikmat. Tapi di sana ada orang minum air tawar, air mati, orang Terengganu kita kata air mati. Air masuk. Tahu? Ada orang minum air masuk je. Masuk dalam tekak, alhamdulillah. Sedar dia. Sedar hati dia kepada Mun'im yang memberi nikmat. Maka bagi dia
bukanlah kadar nikmat itu yang dia sedari, tetapi sentiasa melihat kepada Mun'im, pemberi nikmat. Itu orang yang dibukakan pintu hati dia, intibah, mari sedar hati dia, dia melihat apa yang dia dapat ni adalah pemberian. Dan di sana dia ada Tuhan yang memberi nikmat itu kepada dia. Sebab dia tahu, satu masa dia tahu bahawa ada benda dia tak boleh, dia boleh buat dia rasa diri dia. Tapi ada satu ketika dia tak boleh buat. Siapa ada satu ketika itu dia betul-betul merasai bahawa yang memberi itu bukanlah daripada usaha dia, tetapi yang memberi apa yang dia peroleh itu adalah daripada Tuhan. Dan di sana dia mula menyedari bahawa dia itu adanya Tuhan. Adanya Tuhan yang memberikan dia nikmat. Dah. Macam ginilah kawan kita, jiran kita ke anak-beranak kita balik haji. Balik haji beri tasbih. Tasbih hak hak biasa. Tak? Beri kita tasbih hak biasa. Orang yang pandang pada nikmat, dia kata, meding belambok dia kata. Warna hak alik hak gini, wi hak gini ke kita. Warna wi kamba hak gini. Belambok sini. Terkandung belambok hak gini. Wanda alik hak gini. Itu orang pandang kepada barang tu. Tapi ada orang yang tengok, Allah Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Sibuk-sibuk buat kerja haji tu dah lagi ingat ke kita. Walaupun tasbih biasa je, tapi bukan masalah tasbih tu. Masalah ingatan Tuan Haji tu ke kita. Padahal orang kadang-kadang buat kerja haji dah ingat dah korang, nak selesai kerja haji tu baru teringat. Nah, Tuan Haji Allah teringat ke saya juga. Tak apalah, alhamdulillah, terima kasih. Dah. Terima kita. Jadi situ kita bukan tengok kepada barang lagi. Kita melihat kepada yang beri pada kita. Jadi gitulah. Apabila mula-mula sekali Tuhan buka pintu hati seseorang, masuknya cahaya hidayah, dia merasakan bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan dia. Ada Tuhan yang memberikan dia nikmat. Ada Tuhan yang mengatur hidup dia. Kemudian dia mula mencari dalil, mencari bukti adanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali sebut apa ni? Dalil dan istidlal. Mencari dalil dan mengambil dalil. Iaitu akal dia mula mencari bukti-bukti kewujudan Allah. Maka di sinilah makrifat yang pertama tadi ialah melalui pengajian usuluddin. Kita belajar tauhid asas. Dan kita tidak terlepas daripada ilmu fardu ain ini. Kita kena belajar ilmu tauhid. Kena ada asas tauhid. Tetapi jangan sampai kita tenggelam pada orang awam ni lah. Ada orang yang memang khusus nak belajar ilmu kalam tu, memang dia fardu kifayah lah dia belajar. Tapi jangan sampai kita orang awam ni tenggelam pula dalam ilmu kalam tadi, ilmu tauhid yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi itu. Yang penting kita belajar ilmu tauhid, ada fardu ain. Kata dengan boleh mendirikan dalil. Kita boleh mendirikan dalil tentang kewujudan Allah. Itu ma'rifatus sani', mengenal pencipta kepada alam. Dalam mensyarahkan kalam ini, Syekh Ihsan Dahlan Al-Qadiri, dia syarah perkataan Imam Ghazali ini. Dia kata yang dimaksudkan dengan dalil di sini ialah dalil jumli. Di sana ada dua cara pendalilan. Yang pertama, jumli atau ijmali. Yang ni dalil orang awam. Mana bukti adanya Allah? Adanya alam ni. Alam ni tak boleh jadi sendiri. Mesti ada pencipta pada alam. Tak? Itu dalil rekah orang awam. Inilah dalil yang penting bagi orang awam. Dan di sana ada dalil yang khusus, yang tafsir, yang detail. Yang ini mutakallim.
Yang ini ulama ilmu kalam, ulama usuluddin yang bahas. Ya. Dari segi bagaimana alam ini sebagai dalil itu secara takrir, susunan ilmu dia, bagaimana untuk raddu syubhah atau raddu syubhah, menolak keraguan ataupun syubhah-syubhah yang ditimbulkan, itu jalanan ulama usuluddin. Tapi yang dimaksudkan dengan perjalanan yang pertama ni memadai kita dapat mendirikan dalil bahawa contohnya alam ini bukti bahawa adanya Allah. Tapi bila orang tanya bagaimana, dari sudut mana alam ni menjadi dalil, kita tak nak khabar dah. Tapi kita tahu bahawa bukti adanya alam, bukti adanya Allah dengan adanya alam ini. Itu kodok kita orang awam perlu menjalani, biar siapa faham tauhid, siapa begitu boleh mendirikan dalil. Tetapi kalau kita tanya dari sudut mana alam ini menjadi bukti, itu perbahasan ulama kalam. Ulama ilmu kalam ataupun mutakallimun, mereka membahaskan sudut alam ini sebagai bukti adanya Allah melalui empat peringkat ataupun empat perkara. Yang ni detail sikit lah, tapi tak apalah, untuk pengetahuan, bukan untuk kita mewajibkan orang tahu ni, tapi untuk pengetahuan. Yang pertama, mutakallimun qudama, iaitu orang-orang ulama usuluddin yang terdahulu. Mereka melihat dari segi kebaharuan alam. Mereka memerhatikan bahawa alam ini sentiasa berubah. Orang ni tak ada lahir, orang ni mati tak ada tak ada, berubah. Jadi setiap berubah itu adalah baharu. Maka mereka menghukumkan bahawa dalil bahawa wujudnya Allah yang membaharukan alam tadi ialah dalil kebaharuan alam. Alam tu baru, mesti ada yang membaharukan. Itu satu jalan. Tak payahlah nak cerita saja, bukan kata kena wajib pada orang awam, tidaklah. Yang kedua, sebahagian daripada hukama atau ahli falsafah, mereka mengatakan dalil alam ini sebagai bukti adanya pencipta alam, yakni Allah, ialah dalil kebarangkalian ataupun imkan. Alam ni sebelum ada, dia tu dalam keadaan mungkin saja, tak mesti ada dan tak mustahil ada. Maka alam ini sebelum penciptaannya itu adalah pada peringkat kebarangkalian 50-50. Perlu ada murajjah, perlu ada yang memberatkan untuk dia keluar daripada kebarangkalian siapa ada, menjadikan dia ada. Ujang ke tak ujang esok, mungkin ujang, mungkin tak ujang. Tetapi daripada kemungkinan ujang tak ujang tu, mesti ada murajjah, mesti ada yang menciptakan jadinya ujang, keluar daripada kebarangkalian tadi, kemungkinan kepada memang ada wujud. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, perlu ada dua-dua. Yang pertama, kalau dia kemungkinan saja, kemudian Allah menciptakan, jadi selesailah, tak ada lah urusan alam dia dengan Allah. Sebab Allah telah menciptakan dia daripada, keluarkan daripada kemungkinan kepada ada. Oleh kerana itu ulama hukama dia tegur ulama kalam bahawa kalau dah sekadar mengadakan ataupun membaharukan alam, dah lepas baharu tak ada lah. Tapi kemungkinan ni perlu semua pada murajjah. Jadi ulama-ulama usuluddin yang mutaakhirin kemudian menggabungkan dua-dua dalil tadi. Antara ni Imam Fakhr Razi menggabungkan dua-dua, iaitu dalil imkan, dalil kebolehjadian, kemungkinan dengan baharu. Dua-dua ni menjadi dalil. Dan jalan yang keempat adalah kemungkinan
ke boleh jadi yang tadi dengan syarat. Dia tak boleh kemungkinan begitu saja. Dengan syarat baharu. Hudus. Kita tak mahu pilih kepala lah. Itu jadi perbahasan detail. Cuma nak cerita secara rekah. Ini jalan ilmu kalam. Jalan ilmu usuluddin. Yang tinggi-tinggi lah. Tapi yang kita katakan seseorang tadi, apabila dibuka pintu hati dia, mula mencari dalil jumli ataupun dalil ijmali. Kadang sebut, kita sebut ma'juz anit taqrir wa radd syubhat. Dia itu lemah untuk menyusung. Nak susung ilmiah tu dia lemah. Dia tak boleh nak jawab. Dah kok mana alang tu jadi bukti? Dari sudut imkan ke, dari sudut hudus ke, tak boleh nak kabur. Kalau alang bukti ada Allah apa? Adanya alang ni. Kalau tak ada Allah, macam mana alang ni boleh jadi? Mesti ada pencipta alang. Gitu saja. Umpama orang di zaman Rasulullah, ada seorang orang Badui, dia tengok Naji Huta, terus dia terbuka hati dia, terus dapat hidayah daripada Allah. Dia kata, aku nampak Naji Huta, tapi aku tak nampak huta dalam padang pasir ni. Tapi aku yakin mesti ada huta walaupun aku tak nampak. Ada Naji Huta, tapi huta tak ada. Huta tak ada. Tapi oleh kerana ada ni Naji Huta ni, mesti ada huta sini, tapi aku tak nampak. Oh, dia kata begitu juga dengan pencipta alam. Mesti ada walaupun aku tak nampak. Aku tidak dapat melihat dia. Mesti ada pencipta bagi alam. Sedangkan Naji Huta tadi kita tahu mesti ada huta, dia kata. Walaupun tak nampak warna huta dalam padang pasir tu. Begitulah dengan alam ini. Itu dalil. Kita mencari dalil bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar dalam ilmu tauhid. Kerana asas perjalanan ibadah kita, asas perjalanan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid yang benar, iaitu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Itu tauhid yang benar. Tauhid ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi pada hari ini, tuan-tuan, berbagai keraguan, berbagai syubhah, berbagai kekeliruan ditimbulkan. Adalah lebih penting pada hari ini kita mengaji tauhid dengan betul. Kita belajar tauhid dengan bersungguh-sungguh. Kita belajar tauhid dengan kejap. Kerana itulah asas untuk perjalanan kita. Setinggi mana makrifat kita dalam bidang tasawuf, kalau tergelincir akidah kita, maka tidak akan berhasil. Kerana itu ilmu akidah, ilmu tasawuf tadi untuk menyelamatkan kita daripada terjerumus kepada kesesatan. Dan kita tahu yang mana tauhid yang benar, yang mana yang salah. Apabila kita belajar ilmu tauhid, jelas kepada kita perkara-perkara yang kita tak tahu sebelum ni, yang menjadi kejahilan kita, bukti-bukti adanya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, mengenal Allah dengan akal, mengenal Allah dengan kefahaman akal. Itu yang paling asas bagi kita. Tetapi jangan sampai kita pula pergi jauh sehingga membahaskan perkara tauhid dalam-dalam yang keluar daripada keperluan. Kerana di sana ada orang yang dia nak semua orang boleh tauhid macam dia, dan dia menganggap orang yang tidak melalui jalanan dia itu sebagai dok Islam ataupun sebagai masih belum beriman. Dan Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala dalam kitab yang lain, dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah, Imam Ghazali menceritakan bahawa ada setengah ulama mutakallim, ulama usuluddin, ulama ilmu kalam ni, mereka hanya menetapkan cara mereka sajalah yang betul-betul sampai kepada iman. Cara mereka mendirikan dalil, cara mereka bahas tauhid, itu sahaja cara yang menyempurnakan iman. Dan mereka, kata Imam Ghazali, sebahagian daripada mereka mengkafirkan orang awam. Orang-orang awam ni mereka anggap belum beriman.
selagi dah ambil cara mereka ngaji tauhid, selagi tidak dapat membahas seperti mana mereka membahas tauhid. Jadi Imam Ghazali di sini menegur setengah orang yang apabila dia ngajar tauhid, dia masuk ke dalam perbahasan tauhid, dia nak semua orang awam seperti dia. Dia nak orang awam tadi boleh bahas perkara-perkara yang halus-halus, yang bukan keperluan bagi orang awam. Kecuali bagi orang yang dia ambil perkhususan tu untuk membela agama, dia kena tahulah detail-detail perkara-perkara perbincangan dalam tauhid tadi yang halus-halus. Tapi ada orang yang kata Imam Ghazali, sebahagian daripada mutakallim, sebahagian daripada ulama kalam, ulama tauhid yang tinggi-tinggi tu, mereka menghukumkan akidah orang awam sebagai belum beriman, selagi mana tak belajar cara dia, tak ambil kaedah dia, tak belajar cara mendirikan dalil seperti dia. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah satu perkara yang ekstrim, iaitu ghulu, yang melampau-lampau, sehingga nak orang awam boleh bahas tauhid macam mutakallim. Jadi Imam Ghazali tegur, dan Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab tersebut bahawa iman itu adalah cahaya yang dikurniakan oleh Allah ke dalam hati. Kadang-kadang dengan teguran ataupun kadang-kadang dengan kesedaran yang dibuka oleh Allah, tambih, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ada orang dapat dalam mimpi pun ada, kata Imam Ghazali. Pemberian, pembukaan ataupun keyakinan tadi. Tapi bukan itu satu-satu jalan untuk mempertikatkan ataupun memantapkan keimanan. Cuma kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah yang qada fardu ain untuk kita. Dan bukanlah kita perlu apabila orang dak ngaji cara perbahasan akal ni, kita kata dia belum beriman. Itu Imam Ghazali tegur. Imam Ghazali ni sebahagian daripada mutakallim, dia juga ulama kalam, tapi dia juga menegur sebahagian ulama kalam yang membahaskan tauhid ini sehingga memaksa orang awam ikut jalan tu. Dan padahal kata Imam Ghazali, kadar kemampuan orang awam ni bukan sama. Ada orang belajar dah kitab tauhid, kau dah rapat juga, dah pandai nak sebut, tapi faham pada diri, tapi nak khabar korang tak boleh. Ada. Yang pentingnya apa yang akidah ahli sunnah wal jamaah itu perlu dipelajari. Sebab hari ni macam-macam kekeliruan ditimbulkan. Lagi penting pada hari ini kita mendalami ataupun kita memantapkan ilmu akidah kita. Tetapi jangan sampai kita hukum akidah orang awam mengikut kaedah kita ni. Kalau tak ikut, kira masih belum beriman. Itu Imam Ghazali buat teguran dalam kitab beliau. Dan sebenarnya iman ini, pada peringkat kemantapan iman itu adalah pembukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana ada cara mengenali Allah dengan akal. Yang ni kita belajar kitab tauhid, kita belajar perkara-perkara yang menjadi kefarduan bagi kita untuk mengenal Allah secara akliyah, secara akal. Dan di sana ada makrifat cara ahli tasawuf. Bagaimana cara ahli tasawuf? Mereka tidak menolak asas. Bahkan para pekaji menyebut pada masa Imam Qushairi, hampir-hampir semua ahli sufi itu menjadi Asy'ariyah, menjadi mazhab Al-Asy'ari. Hampir-hampir. Pada zaman Imam Qushairi itu, mereka hampir-hampir menjadi Asy'ariyah kesemuanya. Kada ayakuna Asy'ariyan. Seperti hampir-hampir orang sufi ni sama dah cara perbahasan dia dengan ulama akidah. Yang ulama kita lah, ulama Asy'ariyah ni, Maturidiyah ni, hampir-hampir sama dah. Hampir-hampir keseluruhan dia. Berarti pada peringkat asas, orang sufi juga menekankan tauhid secara asas. Bagaimana tauhid dengan masuk i'tiqad tadi, makrifah dengan masuk perkara-perkara asas i'tiqad kita yang kita pelajari dalam kitab tauhid. Tetapi
ada satu peringkat yang lain yang dibahaskan oleh ulama tasawuf ialah ma'rifah melalui pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Ada orang dia bila sebut qaddasallahu sirrahu ni dia marah sikit ataupun dia buat perli lah. Apa sebut gitu dia kata dia perli. Tapi sebenarnya ulama-ulama terdahulu bila dia sebut perkataan nama para wali, dia sebut dengan doa qaddasallahu sirrah. Maknanya moga Allah menyucikan rahsia batinnya, makrifatnya. Dan bukan saja ahli sufi sebut macam tu. Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah sendiri sebut apabila membahaskan kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila disebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani disebut qaddasallahu sirrah. Qaddasallah. Semoga Allah menyucikan rahsia dia, makrifat dia, roh dia, mensucikan roh dia. Jadi Syekh Ibn Taymiyah sendiri pun sebut. Tapi kadang-kadang orang-orang akhir ni dia sendiri ikut Ibn Taymiyah, dia sendiri pun marah bila orang sebut. Padahal Syekh Ibn Taymiyah pun sebut qaddasallah. Apabila dia tak tahu bahawa Tok Guru dia sebut ke, dia buat main bila orang sebut, orang doakan para awliya dengan nama qaddasallah. Dia pun marahlah, buat nganjing lah. Padahal Tok Guru dia sendiri pun sebut. Apabila dia tengok dalam kitab syarah kepada Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibn Taymiyah sendiri bila beliau mensyarahkan kitab tu, dia sebut nama Syekh Abdul Qadir, dia sebut qaddasallah. Jadi balik pada perbincangan tadi, di sini ada dua bentuk jalanan orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pertama disebut sebagai muridut talib, iaitu orang yang mencari dan menuntut makrifat. Dia cari dan dia tuntut untuk kenal Allah. Dia cari, dia minta kenal Allah. Maknanya dia tuntut ni, dia minta tengok. Minta tengok, minta diperkenankan ataupun minta diberikan makrifat tu. Ni jalanan orang yang sentiasa mencari makrifat dan menuntut makrifat, meminta makrifat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini dah jalan Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ini jalan Nabi Musa, sentiasa mencari bukti-bukti kewujudan Allah. Dan akhirnya Nabi Allah Musa minta tengok Allah pada kemucuk tu, sehingga Allah menyatakan tajalinya pada Bukit Tur Saina. Tapi ini jalanan orang yang mencari Allah dan menuntut makrifat daripada Allah SWT. Itu jalan Nabi Musa AS. Jalan yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jalan yang kedua disebut sebagai muradul matlub. Yang pertama muridut talib, orang yang mencari dan menuntut. Yang kedua muradul matlub, iaitu yang dicari dan yang dikehendaki. Yang pertama muridut talib, orang yang berkehendak, yang kandak, dan orang yang mencari. Muridut talib, ini jalan Nabi Musa. Jalan Nabi Muhammad muradul matlub, iaitu dialah yang dicari oleh Allah dan dialah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia tak minta tengok pun, tapi Allah mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad menerima segala kebenaran daripada Allah, menjalankan semua titah-perintah Allah, menunggu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan perhambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dibukakan
diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada dia, yakni Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana masa pun tidak mengizinkan, sekata saja masa pun dah sampai. Mungkin pada kesempatan lain kita akan teruskan lagi perkongsian mengenai perjalanan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diberikan kekuatan atau kemantapan tauhid dan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah kunci pada segala-galanya, kunci kepada ibadah kita, kunci kepada akhlak kita. Kerana dalam Islam ni akhlak ni bukan macam moral, sebab nak jaga status kita beradab, dak. Semua yang kita buat, akhlak-akhlak kita, baik kita itu adalah kerana Allah, kerana gerakkan hati kita yang merasai ataupun meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin semua itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan pada penyampaian, pada ilmu yang disampaikan. Mungkin setakat ini sajalah, kita akan jumpa pada pertemuan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله الله